Assalamualaikum, hai semua. Bertemu kembali di dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3, unit 2. Tajuk hari ini ialah Usaha Gigih Datuk dan fokus kita ialah menulis. Jadi diharap murid-murid bersedia dengan buku teks muka surat 9. Fokus kita pada hari ini ialah menulis ayat daripada gambar ataupun frasa. Sila rujuk buku teks muka surat 9. Anugerah yang Datuk terima sungguh banyak. Tahniah Datuk. Terima kasih. Semua anggota keluarga telah banyak membantu Datuk hingga Datuk berjaya. Baiklah, saya akan menerangkan satu kaedah untuk membina ayat dengan mudah. Kaedah ini dinamakan kaedah skop. S-K-O-P. Apakah skop? S ialah subjek ataupun siapa. K ialah kata kerja ataupun perbuatan. O ialah objek dan P ialah perluasan. Perluasan ini ialah untuk menjelaskan lagi ayat yang kita bina. Contohnya kita boleh guna perkataan seperti untuk, yang, dengan, agar, supaya, di dan sebagainya. Baiklah, kita lihat contoh yang pertama. Di dalam gambar ini kelihatan seorang wanita sedang memasak. Jadi saya pilih subjeknya ialah sebagai Puan Aminah dan kata kerja menggoreng. Objeknya ialah nasi dan perluasannya ialah sebagai hidangan sarapan pagi untuk keluarganya. Jadi ayat penuhnya ialah Puan Aminah menggoreng nasi sebagai hidangan sarapan pagi untuk keluarganya. Kita lihat contoh yang seterusnya. Gambar ini menunjukkan 3 orang kanak-kanak menunggang basikal. Disebabkan ada 3 orang, saya memilih satu sahaja subjek iaitu yang perempuan. Okey, saya namakannya Lily. Apakah kata kerja atau perbuatannya? Dia sedang menunggang basikal. Okey, bersama siapa? Kita anggapkan ini Lily bersama rakan. Okey, jadi ayatnya Lily menunggang basikal ke sekolah bersama rakannya. Untuk ayat yang seterusnya, kita lihat gambar menunjukkan seorang lelaki dewasa yang memegang mesin pemotong rumput. Jadi untuk subjek ini kita bagi nama Encik Samuel. Okay, oleh kerana dia pegang mesin pemotong rumput, mestilah kata kerja yang sesuai ialah memotong dan objeknya ialah rumput. Okay, di mana? Contohlah kita gunakan sekitar halaman sekolah untuk perluasan. Okey, jadi ayatnya ialah Encik Samuel memotong rumput di sekitar sekolah supaya halaman sekolah lebih kemas dan indah. Baiklah, sekarang kita akan pergi pada buku teks muka surat 9 dan kita cuba membina ayat daripada gambar menggunakan kaedah skop. Okey, gambar yang pertama, frasa yang diberi ialah menampalkan iklan. Okey, jadi watak di sini ialah subjeknya ialah Nasri dan Nabila. Okey, kita buat ayat Nasri dan Nabila menampalkan iklan di papan iklan untuk memberi tahu orang ramai tentang perniagaan datuknya. Baiklah, gambar yang seterusnya ialah Datuk sedang mengambil pesanan. Okey, jadi dengan menggunakan kaedah skop,
kita bina ayat menggunakan subjeknya datuk, kata kerjanya mengambil pesanan, objeknya ialah beras dan peluasannya daripada pelanggan yang datang ke kedainya. Ayat penuh, datuk mengambil pesanan beras daripada pelanggan yang datang ke kedainya. Frasa yang seterusnya ialah mengira jumlah. Di dalam gambar ini, subjeknya ialah Ibu Nabila. Kata kerja atau perbuatannya ialah mengira jumlah. Apakah objek yang dikira? Kita katakan kampit beras. Okey, untuk peluasan di mana? Di dalam stor kedai datuknya. Jadi ayat penuhnya, Ibu Nabila mengira jumlah kampit beras di dalam stor kedai datuknya. Frasa yang seterusnya ialah menghantar beras. Dalam gambar ini, watak yang kita boleh lihat ialah ayah Nabila atau ayah Nasri. Okey, jadi subjeknya kita letak sebagai ayah Nabila atau ayah Nasri. Okey, apakah kata kerjanya? Kata kerjanya ialah menghantar. Objeknya beras. Okey, ayah Nasri menghantar beras. Okey, peluasannya ialah di mana? Ke mana? Okey, nampak di dalam gambar itu dia menghantar beras ke kedai runcit alias. Jadi ayat yang kita boleh bina ialah ayah Nasri menghantar beras ke kedai runcit alias. Baiklah, sekarang ialah giliran murid pula untuk membina ayat berdasarkan frasa yang diberikan. Ini boleh didapati daripada buku aktiviti pada muka surat 9. Baik, saya bagi satu contoh. Saya nak gunakan perkataan ataupun frasa sangat besar menggunakan kaedah SKOP. Okay, untuk subjek ialah keluarga Alia. Kata kerjanya membina. Membina apa? Objeknya sangkar arnab. Okey, dan peluasan ada frasa sangat besar. Okey, jadi ayat penuhnya ialah keluarga Alia membina sangkar arnab yang sangat besar. Okey, mudah kan kalau kita gunakan kaedah skop ini. Jadi ia boleh membantu kita membina ayat dengan lebih teratur. Okey, jadi murid-murid boleh cuba membina 4 lagi ayat daripada frasa yang diberikan. Baiklah, sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Diharap murid-murid telah faham tentang cara membina ayat dengan kaedah skop itu tadi. Okey, semoga bermanfaat dan semoga berjumpa lagi.